Pada masa sekarang, satu-satunya cara untuk pergi ke Sabah dan Sarawak adalah dengan menaiki kapal terbang. Ini kerana faktor perjalanan yang cepat dan tiketnya yang mampu milik adalah penyumbang kepada situasi ini. Namun, pada era sebelum wujudnya penerbangan tambang murah, hanya segelintir sahaja orang yang mampu melakukannya. Disebabkan itu, kenali Ferry Malaysia, suatu pilihan yang muncul sebagai pengangkutan dari Semenanjung Malaysia ke Tanah Borneo. Sebuah idea yang diinspirasikan daripada kejayaan sistem pengangkutan feri yang menghubungkan negara-negara Skandinavia antara Finland, Norway dan Denmark. Adakah perkhidmatan ini berjaya? Agak berjaya pada mulanya. Namun, masalah mulai timbul setelah 4 tahun perkhidmatannya bermula, yang menyebabkannya gulung tikar. Video ini menceritakan sejarah, idea, pembangunan dan penutupan Ferry Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan. Dalam setahun selepas Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu pada tahun 1982, beliau mencadangkan bahawa Malaysia perlu untuk mewujudkan satu pengangkutan alternatif, iaitu perkhidmatan feri, yang mampu untuk menghubungkan antara tanah Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini bagi merapatkan hubungan di antara penduduk-penduduk di dua tempat tersebut. Rentetan dari peristiwa ini, Jabatan Perdana Menteri telah melantik sebuah syarikat perkapalan iaitu Perbadanan National Shipping Line Berhad atau PNSL bagi menggalas tanggungjawab ini. Setelah 2 tahun, kajian dan perancangan yang lengkap telah dilakukan dan kerajaan meluluskan untuk PNSL melaksanakan projek tersebut dengan menubuhkan anak syarikatnya yang didaftarkan sebagai Syarikat Ferry Malaysia Sdn Bhd. Seorang pakar khas dari Eropah telah dilantik sebagai pengurus besar yang juga mempunyai kepakaran tertentu dan telah dijadikan sebagai penasihat kepada projek tersebut. Berikutan dari peristiwa itu, sebuah feri telah dibeli dari Helsinki, Finland dengan harga sebanyak 50 juta ringgit. Namun, ia tidak terus diserahkan kepada Malaysia kerana feri tersebut perlu menjalani kerja-kerja pengubahsuaian dan penaiktarafan agar ia sesuai untuk berkhidmat di Laut Cina Selatan yang menghubungkan antara Semenanjung dengan Borneo, supaya ia sesuai untuk mengharungi pelayaran masa perjalanan selama 2 hari setiap kali perkhidmatannya. Akhirnya, setelah 2 tahun menjalani proses pengubahsuaian tersebut, iaitu pada tahun 1986, feri itu akhirnya berjaya disiapkan dan mampu memulakan khidmatnya. Untuk sampai ke Malaysia, feri itu pertama sekali haruslah berlayar dari Finland ke sini. Pelayaran itu mengambil masa selama sebulan untuk sampai dan ia tiba di Pelabuhan Kelang pada 6 Ogos 1986. Namun, feri itu tidak terus untuk memulakan perkhidmatannya. Sebaliknya, menunggu pada tarikh Hari Kemerdekaan pada tahun tersebut iaitu pada 31 Ogos 1986, di mana Sultan Pahang telah membuat pelancaran rasmi khidmat feri Malaysia di Pelabuhan Kuantan, Pahang. Dan destinasi pelayaran sulungnya itu bermula dari Kuantan, Pahang menuju ke Kuching, Sarawak dan seterusnya ke Kota Kinabalu, Sabah dan mengambil masa selama 2 hari. Dengan harga tiket penumpang bermula dari RM70 hingga ke RM99 bergantung kepada kelas penumpangnya, feri Malaysia ini bukan sahaja mampu menempatkan sehingga 650 orang penumpangnya melalui penginapan yang selesa sepanjang pelayarannya, ia juga berkemampuan untuk memuatkan sebanyak 240 buah kenderaan di ruangan dalamannya. Bagi para penumpang yang menaiki feri ini, pengalaman yang dirasai adalah seolah-olah berada di atas kapal pesiaran yang dilengkapi dengan kemudahan bertaraf kelas A. Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan adalah seperti kolam renang, kafeteria, restoran, bar, disko, kabin tempat tidur yang selesa, taman permainan dan ruangan solat. Malahan, bagi memeriahkan suasana, pelbagai acara dan aktiviti di antara penumpang turut dianjurkan seperti sukan neka, perlawanan catur, macam mewarna dan sukan tarik tali.
Manakala, persembahan tarian dan majlis ceramah agama yang khusus kepada orang Islam juga turut diadakan sebagai melengkapi khidmat mereka sepanjang pelayaran itu. Jika anda berminat untuk melihat bagaimana suasana di atas feri Malaysia ketika itu, filem Mr. Oz yang ditayangkan pada tahun 1987 ada memaparkan bagaimana meriahnya keadaan di atas kapal itu kerana beberapa babak filem itu dilakonkan di atas feri Malaysia. Setelah hanya setahun memulakan operasinya, feri yang seberat 7,900 tan dan sepanjang 134 meter ini ditimpa masalah. Masalah yang besar. Dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kuantan pada pukul 2.45 petang, suatu kebakaran berlaku pada enjin utama feri tersebut. Ia ketika itu membawa penumpang seramai 300 orang dan sebanyak 40 buah kenderaan kini tersadai kira-kira 5 km dari Pulau Tioman. Usaha menyelamat kesemua penumpang beserta kru kapal dilakukan menggunakan 2 buah kapal kargo ke Pelabuhan Kuantan dengan jayanya pada hari yang sama. Dan nasib baiklah, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam tragedi ini. Punca berkenaan kebakaran kapal ini berlaku adalah kerana usia kapal buatan Finland ini adalah sebenarnya telah 16 tahun. Dan ia sebenarnya sudah terlalu usang untuk terus beroperasi. Tidak lama setelah tragedi ini, berita tentang feri Malaysia terpaksa menghentikan perkhidmatannya telah diumumkan. Ketika itu, feri Malaysia hanya 4 tahun beroperasi. Selain dari usianya yang usang, kos pengoperasiannya adalah terlalu tinggi berbanding keuntungan yang dijana. Maka, pada tahun 1989, perkhidmatan feri Malaysia ditamatkan dengan rasminya. Terbaru kini, pada tahun 2023, setelah lebih 30 tahun, ada cadangan oleh pihak tertentu untuk menghidupkan kembali perkhidmatan feri Malaysia ini. Namun, Menteri Pengangkutan mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan Malaysia tidak lagi bercadang untuk merealisasikannya lagi. Namun akan mempertimbangkan sebarang cadangan dari pihak korporat yang sudi untuk menyediakan perkhidmatan yang sedemikian. Oleh itu, buat masa sekarang, rakyat Malaysia tidak lagi mempunyai pilihan lain untuk melintasi Laut Cina Selatan antara Semenanjung Malaysia ke Borneo selain hanya menggunakan kapal terbang. Terbukti kisah ini adalah satu sejarah yang penting untuk kita semua. Jadi, apa pendapat anda berkenaan feri Malaysia yang bersejarah ini? Bagaimana agaknya jika ia masih belum ditamatkan perkhidmatannya? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton dan sehingga kita jumpa lagi.